Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Radita Alman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini 21 Disember bertepatan dengan hari Isnin. Seperti biasa, saya akan mulakan berita hari ini dengan keadaan cuaca yang akan berlaku pada hari ini. Pada petang ini, sebahagian tempat akan cerah dan sebahagian tempat pula akan berlaku hujan dan ribut petir. Pada malam hari pula, keadaan diperkirakan akan mendung di sekitar Kuala Lumpur. Dan kita teruskan pula dengan peristiwa dan sejarah yang berlaku pada 21 Disember. 21 Disember merupakan hari solstice musim sejuk di hemisfera utara, manakala berlaku pula solstice musim panas di hemisfera selatan. Kita mulakan dengan fakta hemisfera utara. Hemisfera utara merupakan sebahagian di permukaan planet yang berada di utara garis pembagian bumi. Hemisfera utara merupakan kawasan bumi yang paling ramai penduduk oleh manusia, dianggarkan seramai 90%. Di kawasan sederhana di hemisfera ini, musim sejuk bermula dari Disember sehingga Februari, walaupun musim sejuk boleh bermula seawal dari September dan berakhir ke bulan Mei atau Jun, iaitu bagi kawasan Arktik, dan musim panas bermula dari Jun sehingga Ogos. Seterusnya, mengenai hemisfera selatan, merupakan satu bahagian di planet yang terletak di bahagian bawah bumi. Ia terbentuk dari hasil garisan khatulistiwa. Kawasan hemisfera bumi mempunyai 5 benua, di antaranya Antartika, Australasia, hampir semua dari Amerika Selatan, sebahagian dari Afrika dan Asia. Manakala bagi lautan pula termasuk Atlantik Selatan, Hindi, Pasifik Selatan dan Lautan Selatan. Apabila kedudukan putaran bumi mencondong ke arah matahari, musim panas di kawasan hemisfera selatan akan berlaku antara 21 Disember sehingga 21 Mac, manakala musim sejuk berlaku di antara 21 Jun sehingga 21 September. Dan antara peristiwa yang berlaku pada 21 Disember, yang pertama adalah pada tahun 1913, iaitu di mana wartawan British yang bernama Arthur Wayne menerbitkan teka silang kata yang pertama di akhbar New York World. Dan seterusnya pada tahun 1937, filem cerita animasi pertama yang bertajuk Snow White and the Seven Dwarfs yang berdasarkan cerita pari-pari Puteri Salji oleh Grimm's bersaudara mengadakan tayangan perdananya di Los Angeles. Sedikit mengenai filem ini, iaitu filem Puteri Salji dan 7 Orang Kerdil, adalah sebuah filem animasi Amerika Syarikat yang dikeluarkan pada tahun 1937, yang diterbitkan oleh Walt Disney dan dikeluarkan oleh RKO Radio Pictures. Berdasarkan cerita dongeng Jerman oleh Brothers Grimm, filem ini ialah filem cetera animasi sel panjang penuh pertama diterbitkan di Amerika Syarikat. Yang pertama diterbitkan dalam warna penuh, yang pertama untuk diterbitkan oleh Walt Disney Production, dan yang pertama dari siri filem klasik animasi Walt Disney. Cerita ini diadaptasi oleh artis papan cerita Dorothy Ann Blanks, Richard Creedon, Merrill DeMaris, Otto Englander, Earl Hood, Dick Rickard, Ted Stiles dan Webb Smith. David Hens ialah pengarah penyelia, sementara William Cattrall, Wilfred Jackson, Larry Morey, Ferris Pierce dan Ben Sharpton mengarah susunan individu filem ini. Snow White and the Seven Dwarfs ditayangkan perdana di Chatham Circle Theatre pada 21 Disember 1937, diikuti oleh keluaran seluruh negara pada 4 Februari pada tahun 1938. Seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun
1962 di mana Taman Negara Norway yang pertama iaitu Taman Negara Rondane telah diasaskan. Taman Negara Rondane ialah taman negara tertua di Norway, ditubuhkan pada 21 Disember 1962. Taman ini mengandungi 10 puncak yang ketinggiannya melebihi 2,000 meter. Ronslottet merupakan puncak yang paling tinggi dengan ketinggian sebanyak 2,178 meter. Taman ini merupakan habitat penting buat kelompok-kelompok rusa kutub liar. Kawasan taman ini diperluaskan dalam tahun 2003 dan sekarang keluasannya adalah sekitar 963 hektar dan kuantiti upland dan headmark di antara kawasan dua tersebut. Rondane terletak pada timur Gudbrandsdal dan dua lagi kawasan perhubungan Drove dan Jotunheimen terletak berdekatan dengannya. Dan seterusnya adalah peristiwa yang terakhir yang berlaku pada 21 Disember pada tahun 1968 di mana penerbangan manusia pertama ke bulan oleh Apollo 8 dilancarkan dari pusat angkasa Kennedy di Florida, Amerika Syarikat. Apollo 8 merupakan misi pelancaran angkasa kedua yang membawa manusia dalam program Apollo. Dilancarkan pada 21 Disember 1968 dan ia juga merupakan kapal angkasa pertama yang dikendalikan oleh manusia untuk keluar dari orbit bumi mencapai orbit bulan. Mengorbitnya dan kembali dengan selamat ke bumi ketiga-tiga anak kapal, Commander Frank Borman, juruterbang modul perintah James Lovell dan juruterbang modul Ronald William Andrews menjadi manusia pertama berjaya terbang melintasi orbit rendah bumi. Pertama melihat bumi sebagai satu planet dan pertama dapat melihat bulan dari sebelah bertentangan. Misi ini juga merupakan penerbangan ketiga oleh roket Saturn V, pelancaran bermanusia pertama bagi Saturn V dan juga pelancaran bermanusia pertama buat pusat angkasa Kennedy. Itu saja peristiwa dan sejarah yang dapat saya sampaikan mengenai 21 Disember. Dan saya teruskan pula dengan fakta-fakta menarik yang dapat saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kita masih lagi dalam keadaan demam Star Wars atau Star Wars menjadi perbicaraan hangat untuk peminat-peminat filem. Dan di sini saya akan sampaikan 4 fakta menarik Star Wars The Force Awakens. Penantian panjang para pencinta Star Wars sudah pun berakhir dengan dirilisnya The Force Awakens pada akhir pekan kemarin dalam menyambut kemeriahan dan antuisme para penggemar filem. Di sini saya telah sediakan 4 fakta menarik mengenai filem Star Wars tersebut. Yang pertama, J.J. Abrams tertekan The Force Awakens ialah filem Star Wars pertama yang tidak melibatkan penciptanya iaitu George Lucas yang menjual hak cipta franchise itu kepada Disney dengan angka fantastis iaitu sekitar USD 4 miliar. Saat ini Abrams bertugas menentukan kelanjutan kisah Star Wars sampai ke episod 8 dan 9. Kata beliau, begitu banyak tekanan yang dirasakan oleh Abrams untuk mulai mengembalikan wang Disney yang telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli franchise dari George Lucas. Itu yang disampaikan oleh Steven Spielberg dalam wawancara dengannya dengan 60 minit belum lama ini. Dan fakta kedua pula, The Force Awakens diperkirakan akan menjadi salah satu filem dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Bloomberg, beberapa analisis telah memprediksi atau memperkirakan bahawa The Force Awakens akan menghasilkan lebih daripada USD 2 miliar di box office seluruh dunia. Belum lagi dengan penjualan merchandise hingga total pendapatan kasarnya dapat mencapai sekitar USD 9.6 juta. Fakta ketiga pula, filem ini akan menjadi
filem ini akan kembali melanjutkan cerita tentang keluarga Skywalker. Menurut Presiden Lucasfilm iaitu Kathleen Kennedy, jalan cerita filem akan mengikut narasi linear yang menghubungkan The Force Awakens dengan 6 filem sebelumnya. The Force Awakens akan mengikut Return of the Jedi dan melanjutkan cerita tentang generasi. Dan fakta keempat pula adalah The Force Awakens menggunakan karakter yang beragam untuk menarik khalayak yang beragam. Star Wars selalu identik dengan anak lelaki dan menjadi filem untuk para ayah mengajak anak laki-lakinya. Aku benar-benar berharap bahawa kali ini menjadi filem untuk para ibu mengajak anak perempuannya juga. Itu yang disampaikan oleh Abrams dalam Good Morning America pada minggu lepas. Kata beliau lagi, aku sangat tidak sabar melihat anak-anak berdatangan dan menonton filem ini dan melihat diri mereka dalam filem dan membuktikan bahawa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Itu saja sejarah dan fakta menarik yang dapat saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Kita teruskan dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan kita teruskan pula segmen seterusnya ini mengenai berita antarabangsa, dan saya ada beberapa berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Yang pertama adalah mengenai putera George mula sesi persekolahan tahun hadapan, iaitu pada tahun 2016. Tepatnya di London, putera sulung pasangan Diraja Britain, putera George, akan memulakan sesi persekolahan pada penghujung Januari depan. Menurut kenyataan Istana Kensington, ibu dan bapanya, Putera Williams dan Puteri Kate, memilih tadika persendirian iaitu West Care yang terletak berapa minit pemanduan dari Amber Hall di kediaman keluarga itu di Norfolk. Bersempena dengan pengumuman itu, William dan Kate mengedarkan gambar rasmi yang digunakan untuk kad Christmas mereka tahun ini. Gambar itu menunjukkan pasangan terbabit bersama kedua anak mereka di laman Istana Kensington yang direkam pada akhir Oktober lalu oleh jurugambar Chris Jeff. Jurucakap istana berkata, William dan Kate sangat menghargai semua kiriman ucapan kepada keluarga mereka pada tahun ini dan tidak sabar untuk meraihkan Christmas sebagai satu keluarga buat pertama kali sejak kelahiran puteri Charlotte. William dan Kate kini membahagikan masa antara Anmere di Sandringham Estate dan Istana Kensington di London. Namun mereka memilih tadika tempatan bagi pendidikan awal George kerana lebih hampir memandangkan William bertugas sebagai juruterbang helikopter ambulans di East Anglia. George yang menduduki tangga ketiga senarai pewaris tahta Britain akan menghadiri tadika itu sepenuh masa pada sebelah pagi. William berharap sekolah yang terletak di East Walton, sebuah kawasan persendirian itu, akan membolehkan anaknya yang berusia 2 tahun setengah belajar tanpa gangguan. Dan seterusnya berita mengenai Donald Trump yang mengkritik Islam di Amerika Syarikat, dan berita ini mengenai We Are All Muslim yang disampaikan oleh Michael Moore protes di depan menara Trump. Pembuat filem dokumentari dan aktivis Michael Moore jelas sekali sudah bosan dengan retorik anti-Islam yang dibawakan oleh pendahulu calon Presiden Republikan Donald Trump. Dalam surat terbukanya kepada Trump yang dikirim di laman Facebook beliau, Moore menyela Trump habis-habisan sambil meragui karakter samsing Trump dengan mengimbas semula pertemuan mereka hampir 2 dekad yang lalu. Pengarah filem Bowling from Columbine dan Fahrenheit 9/11 itu mendedahkan beliau dan Trump pernah bertemu pada tahun 1998 selepas dijadualkan untuk muncul bersama dalam satu rancangan bual bicara.
Ketika menunggu di bilik tetamu sementara menunggu rakaman bermula, seorang penerbit muncul dan mengasingkan mereka. Penerbit tersebut kemudian memberitahu Moore bahawa Trump tampak gemuruh dan meminta Moore tenang dan melayan Trump dengan baik ketika rakaman kelak. Moore menyambung kisahnya, "Aku memperkenalkan diri kepada kau. Kemudian kau berkata, penerbit kata kau risau. Aku mungkin cakap atau buat sesuatu kepada kau dalam rancangan ini nanti. Jangan terasa, tapi aku tidak kenal sangat pun siapa engkau yang sebenarnya. Aku dari Michigan, jangan risau, kita akan baik-baik saja." Kamu nampak lega, kemudian mendekati aku dan berkata, "Aku cuma tak nak ada masalah nanti dan aku cuma nak pastikan kita berdua, kau tahulah, boleh sefahaman supaya kau tidak usik aku atas sebab yang mengarut." Tambah Moore lagi, "Usik kau? Aku fikir kita di mana sekarang? Darjah 3. Aku terkejut sebab engkau mengaku kononnya lebih gagah dari Queen tapi nampak macam kucing yang ketakutan. Kau dan aku buat rakaman rancangan itu. Tidak ada apa-apa yang buruk berlaku kepada kita. Aku tidak tarik rambut kau, tak letak gula-gula getah pada kursi kau. Apa yang kau fikir waktu pulang di set penggambaran? Apa yang aku fikir waktu pulang dari set penggambaran adalah pengecutnya kau." Moore kemudian menyambung kritikan beliau ke atas pendirian Trump terhadap Muslim. Menurut Moore, Trump merasa takut dengan momok yang bakal mengampak-ampakan beliau. Pada minda Trump, momok itu adalah seluruh umat Islam, bukan sahaja yang sudah membunuh orang, namun semua Muslim. "Aku dibesarkan untuk percaya kita semua saling bersaudara tanpa mengira bangsa, agama dan warna," sambung Moore. "Makanya kalau kau nak haramkan orang Islam masuk ke Amerika Syarikat, kau harus haramkan aku dan semua orang lain. Kita semua Muslim." Frasa terakhir dalam surat terbuka Moore itu rupa-rupanya disengajakan. Sebaik sahaja surat terbuka itu diselesaikan di karang. Moore menulis, "We are all Muslim" pada sekeping kad yang dipegang ketika berdiri di hadapan menara Trump. Beliau kemudiannya diiringi oleh polis dan diminta meninggalkan bangunan tersebut. Dan berita seterusnya mengenai cinta sejati, iaitu seorang lelaki kayuh basikal sejauh 4,000 km dari India ke Sweden. 4,000 km, 8 negara, 2 hati, 1 cinta. Kisah jejaka miskin dan gadis kaya yang bertemu dan jatuh cinta. Mereka kemudiannya terpisah. Si jejaka berjanji akan membina hidup dan kembali bertemu si gadis. Tiba suatu hari, si jejaka nekat dan mula mengayuh basikal merentas 8 negara semata-mata untuk bertemu dengan pencuri hatinya. Sekali imbas, kisah ini mustahil wujud di dunia nyata dan hanya dibikin untuk mengisi layar perak. Namun inilah yang benar-benar berlaku kepada Dr. Pradyumna Kumar Mahanandia dan Charlotte von Schedvin. Kisah yang kini mencecah lebih daripada 100,000 like dan 80,000 perkongsian dikirim di akaun Facebook Sanya Narayan Patri. Kisah epik ini bermula pada tahun 1975 apabila Von Schedvin yang ketika itu belajar di London pada usia 19 tahun. Kemudian terbang ke India untuk menjejak pelukis masyhur untuk meminta portretnya dilukis. Pelukis itu bernama Mahanandia. Beliau ketika itu menuntut di Kolej Seni New Delhi, satu pencapaian yang tidak tergambarkan baginya yang berasal dari keluarga miskin dan berkasta rendah di Odisha. Bagaikan sudah ditakdir bintang-bintang ketika potret dilukis, dia iaitu Mahanandia sudah terpukau dengan kejelitaan dan dia Von Schedvin tergoda dengan kesederhanaan. Cinta sudah bermula, karang Satya Narayana dalam kiriman Facebook tersebut. Walau dengan latar belakang jauh berbeza, mereka kemudian melangsungkan perkahwinan. Charlotte yang berdarah diraja Sweden itu mengambil nama India Charulata. Pada tahun 1978, tiba masanya untuk Von Schedvin pulang ke pangkuan keluarganya. Beliau mengajak suaminya agar turut serta, namun Mahanandia masih perlu menyambung pengajian.
Mahanandia berjanji akan ke Sweden sesudah pengajian beliau selesai. Ribuan kilometer tidak memisahkan mereka. Mereka kekal berhubungan melalui kiriman warkah walaupun berkali-kali von Schenvin menawarkan tiket penerbangan. Mahanandia bertegas akan ke sana dengan titik peluhnya sendiri. Mahanandia menjual segala harta benda dan membeli sebuah basikal terpakai. Bersama-sama dengan berus lukisan, cat warna dan sebuah cinta, beliau memulakan pengembaraan. Beliau berkayuh sejauh 4,000 km merentas Afghanistan, Iran, Turki, Yugoslavia, Jerman, Austria dan Denmark. Sepanjang perjalanan, berkali-kali basikal beliau rosak, adakalanya beliau berkayuh tanpa mengalas perut. Namun semua itu gagal memadam obor cinta yang kekal nyata. Selepas 4 bulan dan 3 minggu yang penuh dugaan, Mahanandia akhirnya tiba di Gothenburg, Sweden. Ketika itu tidak banyak negara yang mensyaratkan visa untuk para pengembara. Ketika tiba di sempadan Sweden, pegawai imigresen tergamam apabila seorang lelaki tiba dari India dengan basikal semata-mata untuk bertemu dengan isteri tercinta. Selepas 40 tahun berlalu, pasangan suami isteri ini bahagia bersama dua cahaya mata dan menetap di Sweden. Mahanandia kini bergelar penasihat seni dan kebudayaan bagi kerajaan Sweden. Itu adalah kisah perjalanan cinta sejati seorang lelaki India kepada isterinya, iaitu seorang yang berwarga negara Sweden. Dan seterusnya kita teruskan pula berita antarabangsa kita mengenai isu hangat minggu lepas dan minggu ini, iaitu Star Wars. Dan minggu ini pasti saya yakin banyak cerita-cerita akan banyak berita mengenai pengeluaran filem terbaru Star Wars ini. Antara berita yang telah saya sediakan adalah berita mengenai laki cerita pengakhiran filem Star Wars dan beliau dibelasah. Tepatnya di California, seorang lelaki berusia 20 tahun terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi kerana cedera parah dipukul 6 peminat Star Wars lepas menceritakan pengakhiran filem franchise tersebut. Lebih malang lagi apabila polis mewajarkan tindakan peminat filem itu yang memakai kostum ketika memukul mangsa yang bernama Raymond Chatfield. Chatfield berjalan keluar selepas menyaksikan tayangan perdana Star Wars The Force Awakens malam Khamis lalu dan menceritakan filem itu di depan kira-kira 100 peminat yang menanti di lobi untuk tayangan seterusnya. Saya sedang menanti dalam barisan untuk menonton tayangan waktu petang. Beliau berjalan melepasi barisan dan menceritakan pengakhiran filem itu dan mula ketawa. Beliau benar-benar merosakkan keadaan, kata seorang saksi. 3 lelaki menanti di lobi memakai kostum watak Star Wars menyerang dan mencederakan Chatfield dengan serius sehingga terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi di Hospital Bakersfield, California. Polis bagaimanapun tidak menangkap penyerang dan membenarkan mereka menonton filem itu seperti yang dirancang. Kami mendapati ia serangan yang wajar, kata seorang pegawai polis yang menjaga keadaan ketika itu. Dan berita terakhir masih lagi mengenai Star Wars, iaitu Star Wars The Force Awakens pecah rekod di Los Angeles. Filem Star Wars The Force Awakens memecahkan rekod jualan tiket tayangan malam pembukaan di Amerika Syarikat dan Kanada serta dijangka meraih pendapatan tertinggi dalam industri perfilman. Catatan menunjukkan filem terbaru epik angkasa lepas yang memang ditunggu-tunggukan tayangannya meraih sekitar USD 7 juta, iaitu 57 juta iaitu sekitar ringgit Malaysia 245 juta ringgit. Untuk hari pembukaannya saja mengatasi dengan mudah rekod terdahulu iaitu sekitar USD 43.5 juta, iaitu sekitar ringgit Malaysia 187 juta. Yang dicatatkan Harry Potter dan The Death Hollow Part 2 pada 2011. Menurut Disney, dicampurkan dengan Jumaat, jualan tiket dijangkau sekitar USD 125 juta, iaitu sekitar ringgit Malaysia 536 juta. Rekod terbaru industri filem
yang tertinggi dalam sehari bagi sebuah filem dalam sejarah industri. Sejak mula ditayangkan di seluruh dunia di luar benua Amerika Utara pada Rabu yang lalu, The Force Awakens mencatat jualan tiket berjumlah sekurang-kurangnya USD 130 juta atau jika diringgitkan sebesar 558 juta ringgit dengan mencatatkan rekod baru di Britain, Jerman, Norway dan Sweden. Penganalisis meramalkan siri ke-7 Star Wars itu yang telah menelan belanja sebanyak 200 juta iaitu sebesar ringgit Malaysia 858 juta untuk diterbitkan berupaya mencatatkan jualan terbesar untuk tayangan hujung minggu di samping menjadi filem paling banyak mendapat sambutan dalam sejarah. Rekod tayangan pertama hujung minggu sebelum dipegang oleh Jurassic World yang mula ditayangkan awal tahun ini dengan catatan tiket sebanyak USD 288 juta iaitu sekitar ringgit Malaysia 892 juta. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya siapkan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum kita teruskan dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan kita teruskan dengan berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita pertama daripada Malaysia iaitu EU patut berdialog dengan Malaysia bukan bertindak tergesa-gesa, itu yang disampaikan melalui Wisma Putra. Kesatuan Eropah atau singkatannya EU sepatutnya mengendalikan isu berkaitan keadaan hak asasi manusia Malaysia melalui dialog dan bukannya bertindak tergesa-gesa dengan mengeluarkan resolusi mengenai hal ehwal dalam negara ini, kata Kementerian Luar. Wisma Putra memberi reaksi itu selepas Parlimen Eropah menerima pakai resolusi bukan legislatif pada Khamis yang antara lain mengaitkannya dengan tindakan Malaysia menarik balik rang Undang-Undang Keselamatan Negara, memansuhkan Akta Hasutan dan menarik balik undang-undang berkaitan anti-liwat. Resolusi itu dikeluarkan atas anjuran Persekutuan Antarabangsa bagi Hak Asasi Manusia dan anggota organisasinya iaitu Suara Rakyat Malaysia iaitu Suaram. Oleh itu kami melihatnya sebagai suatu yang malang apabila Parlimen Eropah bertindak secara tergesa-gesa serta memilih kaedah monolog dengan mengeluarkan resolusi. Kerajaan Malaysia amat percaya bahawa penghormatan sepenuhnya sepatutnya diberikan kepada mana-mana jua negara yang untuk membuat keputusan mengenai perkara berkaitan dengan hal ehwal dalamnya, kata Kementerian Luar dalam satu kenyataan kepada akhbar. Berikutan itu, semua negara termasuk Malaysia patut diberi ruang untuk diperlakukan untuk memastikan kewujudan keamanannya, keselamatan dan kestabilan yang berterusan di sesebuah negara itu, kata Wisma Putra. Menurut kementerian itu, Malaysia komited untuk mendukung hak mengenai kebebasan bersuara dan memberi pendapat serta hak untuk mengadakan perhimpunan. Perkara itu termaktub dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kata Wisma Putra. Dengan mengambil kira pengalaman bersejarah Malaysia sebagai sebuah masyarakat pelbagai etnik, agama dan budaya, Malaysia berpendirian bahawa tumpuan sama rata perlu diberi terhadap pelaksanaan hak kebebasan menyuarakan pendapat serta mengadakan perhimpunan di samping tugas serta bertanggungjawab yang mempunyai kaitan dengan hak tersebut. Bagaimanapun kami akan berusaha untuk berbincang dengan EU menerusi peluang yang ada selepas ini, kata Wisma Putra.
Menurut Kementerian Luar, ini bukan kali pertama perkara ini ditimbulkan oleh EU kerana ia pernah dibincangkan sebelum ini dalam interaksi peringkat tinggi antara para pemimpin EU dan Malaysia. Perbincangan berkenaan diadakan semasa mesyuarat Asia Eropah iaitu ASEM, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan mesyuarat peringkat Menteri ASEAN, Persidangan Paskah Peringkat Menteri ASEAN iaitu AMM PMC. Dan berita seterusnya mengenai negeri Johor iaitu 2 ditahan kerana hina kesultanan kerabat Sultan Johor di media sosial. Di Johor Bahru, 2 lelaki dipercayai menghina Kesultanan Johor dan kerabatnya melalui media sosial ditahan di lokasi berasingan semalam, kata Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad. Beliau berkata suspek pertama berusia 40 tahun ditahan di sebuah apartmen di Jalan Kolam Air off Jalan Genting Kelang, Kuala Lumpur, manakala suspek kedua berumur 39 tahun ditahan di Triang Pahang. Katanya polis turut merampas sebuah telefon bimbit daripada suspek pertama dan 2 buah telefon bimbit daripada suspek kedua. Polis turut menjumpai gambar-gambar Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dan Tunku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang telah diguna pakai suspek kedua bagi memuat naik gambar dalam laman Facebook, katanya kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 yang sabit kesalahannya boleh dihukum denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau berkata kedua-dua suspek ditahan reman 4 hari mulai kemarin iaitu 19 Disember untuk siasatan. Wan Ahmad Najmuddin berkata pihak polis masih menyiasat beberapa kes lain berkaitan dengan penghinaan terhadap keluarga diraja itu dan percaya lebih banyak tangkapan akan dibuat tidak lama lagi. Saya ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak menyalahgunakan laman sosial untuk menyebarkan kenyataan berbau fitnah dan hasutan yang boleh mencemarkan kredibiliti kerabat diraja ataupun mana-mana individu, katanya. Selain itu, beliau turut meminta agar masyarakat menggunakan laman sosial secara profesional dengan mengambil kira perkara sensitif yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Dan berita seterusnya mengenai rakyat Malaysia maut dalam kemalangan bas di Thailand. Itu yang disampaikan oleh Duta Malaysia di Thailand. Sekurang-kurang 13 pelancong warga negara Malaysia maut dalam satu kejadian kemalangan membabitkan sebuah bas pelancong yang terbabas di utara Thailand pada hari Ahad kemarin. Kementerian Luar yang mengesahkan kejadian itu berkata ia berlaku kira-kira jam 11.30 pagi waktu Bangkok di daerah Doi Saket, Chiang Mai. Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand dalam memberi bantuan konsular yang diperlukan untuk mereka yang cedera dalam kemalangan itu serta menghubungi waris mangsa Malaysia. Kementerian Luar ingin mengambil kesempatan ini untuk merakam ucapan takziah kepada keluarga dan rakan-rakan mereka yang terbunuh dalam kemalangan jalan raya ini, kata kementerian itu dalam satu kenyataan pada hari Ahad kemarin. Kementerian itu berkata mereka yang mencari maklumat berkaitan dengan kejadian itu boleh menghubungi kedutaan Malaysia di nombor telefon berikut. Ada 3 nombor telefon iaitu yang pertama plus 6687284659 dan nombor yang kedua plus 66296800 dan nombor yang ketiga adalah plus 6626296831. Sementara itu, Duta Malaysia ke Thailand iaitu Datuk Nazirah Hussein ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan berkata seramai 22 orang warga Malaysia berada dalam bas malang terbabit ketika kejadian berlaku. Tambahnya, pihak polis telah mengesahkan 13 rakyat Malaysia telah meninggal dunia, 4 orang cedera parah dan 3 orang cedera ringan. Beliau turut berkata pihaknya masih sedang menunggu maklumat lanjut
mengenai kemalangan tersebut. Menurut laporan, penyiasat memaklumkan kejadian berlaku sejurus tengah hari di daerah Doi Saket, kira-kira 30 km dari bandar Chiang Mai. Ketika ini dilaporkan 13 kematian, 8 wanita, 5 lelaki. Jurucakap polis di Balai Polis Doi Saket. Tambahnya, mangsa terdiri dari warga Malaysia dan Thailand namun tidak memberikan butiran lanjut kerana siasatan masih diteruskan. Dan berita seterusnya dari Indonesia, iaitu pesawat Tentera Udara Indonesia jatuh ketika pertunjukan udara dan 2 juruterbang maut. Di Jakarta, sebuah pesawat latihan supersonik milik Tentera Udara Indonesia TNI AU ketika sedang membuat pertunjukan aerobatik di lapangan terbang Adi Sucipto di Yogyakarta pagi tadi. 2 juruterbang pesawat itu disahkan terkorban dalam nahas berkenaan. Media-media tempatan memetik Ketua Bahagian Penerbangan TNI AU, Masma Dwi Badarmanto, berkata dalam kejadian 10 pagi waktu tempatan, pesawat T-50 Golden Eagle milik TNI AU jatuh ketika melakukan aksi terbang menjunam rendah dalam pertunjukan Gebiar Dirgantara. Laporan televisyen tempatan memetik seorang saksi yang dikenali sebagai Wina berkata beliau terlihat kepulan asap keluar dari pesawat itu sebelum ia terjunam tajam dan jatuh ke bumi. Berikutan kemalangan itu, pertunjukan udara berkenaan dibatalkan dan pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan mengenai pasca nahas tersebut. Pada perkembangan lain, usaha mencari dan menyelamat 122 penumpang dan anak kapal sebuah feri Marina yang dilaporkan tenggelam di lautan Sulawesi kemarin masih dijalankan. Setakat ini, Pertubuhan SARS Nasional iaitu Basarnas masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung penemuan mangsa feri terbabit. Menurut laporan Badan SARS Nasional, feri itu disahkan karam di perairan Siwa di Sulawesi akibat dipukul ombak dan taufan pada kira-kira pukul 3 petang kemarin. Media tempatan memetik Ketua Basarnas Sulawesi Selatan iaitu Rocky Asikin sebagai berkata feri yang diperbuat daripada fiber itu berlayar dari Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk ke Siwa, daerah Wajo. Katanya kesemua penumpang dan anak kapal dipercayai tenggelam bersama-sama feri berkenaan dan pihaknya belum dapat mengesahkan nasib kesemua penumpang dan anak kapal terbabit. Dan berita politik dan hal ehwal semasa saya teruskan pula dari untuk negara Vietnam dan Thailand, tepatnya di Hanoi. Lebih 2,000 kilogram gading dirampas di Vietnam dan di Thailand. Lebih 2 tan gading gajah telah dirampas di Vietnam dan di Thailand menunjukkan perdagangan pasaran gelap melibatkan haiwan masih berkembang pesat di Asia Tenggara menurut penguasa tempatan pada Jumaat kemarin. Sebanyak 2.2 tan gading yang berasal dari Mozambik telah dijumpai pada Khamis, ditanam bersama beberapa guni kacang, kata seorang pegawai kastam dari Pelabuhan Utara Hai Phong kepada media yang tidak mahu namanya disiarkan. Sementara itu, di Thailand, pegawai hidupan liar telah merampas lebih kurang 700 kilogram gading pada minggu lepas di Pulau Koh Samui. Seorang pegawai kastam memberitahu gading tersebut dijumpai di dalam sebuah bekas kargo yang ditanda sebagai membawa muatan berisi rambut. Kargo itu juga tertera maklumat yang dibawa dari Singapura dan bakal dihantar ke Laos. Gading dan beberapa bahagian badan gajah lain menjadi buruan sebahagian hiasan azimat dan kegunaan perubatan tradisional di beberapa negara Asia, dengan China menjadi pasaran utama produk tersebut. Perdagangan antarabangsa yang melibatkan gading telah diharamkan sejak tahun 1989 berikutan penurunan jumlah populasi gajah Afrika daripada berjuta-juta pada pertengahan abad ke-20
kepada hanya 600,000 pada akhir tahun 1980-an. Penurunan jumlah hidupan mamalia itu bagaimanapun tidak menghalang kumpulan-kumpulan pasaran gelap untuk terus mengeksploitasi permintaan yang tidak pernah suram di Asia. Dan terusnya berita yang terakhir untuk politik dan hal ehwal semasa dari Filipina, iaitu banjir makin merebak. Di Manila, kerajaan Filipina semalam mengisytiharkan keadaan bencana selepas hujan lebat melanda seluruh negara itu menyebabkan lebih banyak kawasan banjir. Jumlah kematian akibat cuaca buruk sepanjang minggu lalu meningkat kepada 41 menurut laporan yang disahkan Agensi Pengawasan Bencana Peringkat Kebangsaan dan Tempatan. Pihak berkuasa tempatan di Mindanao berkata kawasan pertanian di pulau di selatan Filipina itu dinaiki air semalam selepas tebing dua sungai utama pecah. Ribut petir onyok yang membadai pulau berkenaan kemarin semakin lemah, tetapi hujan lebat yang dibawanya masih berterusan. Angin sejuk monsun yang bertiup dari timur laut membawa hujan ke Luzon, pulau utama negara itu, memburukkan lagi keadaan di kawasan pertanian di utara Filipina yang sebelum ini dinaiki air akibat daripada taufan Melor. Ia berlaku ketika penduduk masih lagi belum pulih daripada kesan taufan Kopu yang melanda Oktober yang kemarin. Hampir seluruh Filipina mengalami hujan, lebih banyak kawasan dijangka dinaiki air, kata pegawai kaji cuaca Robert Badrina. Dalam kenyataannya untuk mengisytiharkan keadaan bencana seluruh negara, Presiden Benigno Aquino mengarahkan agensi kerajaan mempercepatkan usaha menyelamat dan memindahkan mangsa. Menerusi kenyataan yang dibacakannya itu, kerajaan juga akan mengawal harga barang dan keperluan asas. Hampir 10,000 penduduk dipindahkan di daerah Caraga, kawasan pertanian di Mindanao sebelum onyok membadai. Di Luzon, hampir 140,000 penduduk yang pindahkan akibat banjir dan tanah runtuh kesan daripada Melor masih berada di pusat pemindahan. Filipina dengan penduduk 100 juta orang berdepan dengan purata 20 taufan setiap tahun, kebanyakannya menyebabkan kematian. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya susun untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum kita teruskan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Kita teruskan lagi berita kita mengenai berita ekonomi dan bisnes yang telah saya disediakan untuk pendengar sekalian. Berita ekonomi dan bisnes yang pertama untuk hari ini adalah bertajuk Azman Mokhtar terajui khazanah sehingga Mei tahun 2019. Khazanah Nasional Berhad telah memperbaharui kontrak pekerja pengarah urusannya iaitu Tan Sri Azman Mokhtar untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa 1 Jun 2016 sehingga 31 Mei 2019. Azman yang berumur 54 tahun memegang jawatan itu pada 1 Jun 2004, katanya dalam kenyataan media. Khazanah adalah dana pelaburan strategik kerajaan yang diamanahkan untuk memegang dan menguruskan aset komersial kerajaan dan menjadikan pelaburan strategik. Dana pelaburan strategik itu terlibat dalam pelbagai sektor seperti tenaga, telekomunikasi, institusi kewangan, penjagaan kesihatan, penerbangan, infrastruktur, riadah dan pelancongan, hartanah, media dan kreatif, pendidikan serta teknologi dan inovasi.
Beberapa syarikat tersenarai utama dalam portfolio pelaburan khasana termasuklah Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad, CIMB Group, Axiata Group Berhad, IHH Healthcare Berhad, Malaysia Airports Holding Berhad dan UEM Sunrise Berhad. Dan berita ekonomi dan bisnes terusnya adalah mengenai pekerja asing tawar kemahiran penting bantu lonjak ekonomi Malaysia. Pekerja asing menawarkan kemahiran penting dan ini boleh membantu Malaysia menjadi negara ekonomi berpendapatan tinggi. Menurut pengarah rantau Asia Tenggara Kumpulan Bank Dunia iaitu Dr. Ulrich Zachau, peningkatan bersih pekerja asing berkemahiran rendah sebanyak 10% dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK ke hampir 1.1%. Tambah beliau, laporan Pemantau Ekonomi Malaysia 2016 mencadangkan satu sistem yang menghubungkan imigran kepada permintaan pekerjaan dalam perniagaan di Malaysia. Sistem ini menjadikan mereka lebih produktif dalam ekonomi serta melindungi tenaga kerja kurang pakar Malaysia dan asing. Di Malaysia terdapat 2.1 juta pendatang asing yang mempunyai dokumen sah melalui analisa. Kesimpulannya, pendatang asing boleh membantu, kata Ulrich. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Wahid Omar berkata produktiviti adalah kunci pelaksanaan pertumbuhan rancangan Malaysia ke-11. Produktiviti pekerja disasar berkembang secara purata sebanyak 3.7% tahun. Menurut Abdul Wahid, peningkatan produktiviti serta pekerjaan berpendapatan tinggi akan turut memastikan matlamat penaikan pendapatan sebagai peratusan di dalam KDNK iaitu daripada 34.9% pada 2015 kepada 40% menjelang 2020. Laporan Pemantau Ekonomi Malaysia 2016 oleh Bank Dunia menumpukan aspek peranan kritikal pekerja asing dalam mengisi jurang serta kekosongan pekerjaan berkemahiran rendah dan sederhana. Menurut laporan tersebut, ini akan membantu meningkatkan KDNK negara serta mewujudkan peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Low berkata hukuman membawa masuk pekerja asing tanpa dokumen sah akan dikaji semula. Hukuman yang sedia ada iaitu ringgit Malaysia 5,000 akan ditingkatkan menjadi 10,000. Beliau berkata ini akan membantu menangani masalah pekerja asing yang memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah. Tambah Paul, kajian semula hukuman ini akan dikuatkuasakan separuh pertama tahun hadapan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkata levy bagi kemasukan pendatang asing juga akan dikaji semula. Menurut laporan Pemantau Ekonomi Malaysia 2015, hanya 2.1 juta pendatang asing mempunyai dokumen yang sah dan dijangka sebanyak 1 juta pendatang asing tidak mempunyai dokumen yang sah. Itu saja berita yang telah saya sediakan untuk pendengar-pendengar sekalian. Seperti biasa, sebelum menutup berita kita hari ini, saya akan tutup dengan kata-kata motivasi yang dapat memotivasi hari Isnin atau permulaan minggu anda, yang berbunyi begini. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihan. Aku sebagai seorang manusia dan aku tidak peduli dengan semua yang mereka katakan tentang aku kerana aku hanya tahu dua hal. Yang pertama, aku hidup tidak pernah merugikan mereka, dan kedua, aku boleh bertahan hidup bukan kerana mereka. Itu sahaja. Dan itu saja berita yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita jumpa besok dalam waktu yang sama untuk Berita Nusantara. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum.